Okey, kita tengok pula 8.3 iaitu pertukaran gas dalam manusia. Kita tengok sini ya. Tengok ada perkataan apa ni? Tekanan. Separa oksigen dan karbon dioksida. Resapan gas bergantung pada perbezaan tekanan separa antara dua kawasan. Nanti kita tengok dua kawasan tu apa dia. Resapan gas berlaku dari kawasan tekanan separa tinggi ke kawasan tekanan separa rendah, iaitu menuruni kecurunan tekanan separa gas. Okey, nampak dengar macam susah kan? Okey, cikgu mudahkan nanti. Okey. Tak apa, kita tengok dulu. Seterusnya kita nak tengok proses pertukaran gas dan proses pengangkutan gas respirasi. Okey, kita nak tengok proses pertukaran gas dan proses pengangkutan gas respirasi. Okey, mula-mula lagi kita nak tengok proses pertukaran gas dulu. Okey. Kalau tengokkan pada muka surat 136 ni, macam agak sukar sikit kita nak faham. Jadi tak apa, cikgu dah mudahkan untuk awak. Kita akan faham dengan dibantu. Kita cuba nak fahamkan benda ni. Okay, kita tengok ni sekarang. Bila sebut pertukaran gas dalam manusia berlaku dekat dua tempat. Pertukaran gas respirasi berlaku dalam dua tempat. Pertama sekali, pertukaran gas respirasi berlaku di alveolus dan kapilari darah. Tambah sikit lagi ya. Di alveolus dan kapilari darah. Okey, macam ni. Okey, kita tengok macam mana proses ni berlaku. Okey, saya besarkan. Okey, tengok sekarang ya. Okey. Okey. Ini adalah alveolus. Ini alveolus yang bulat besar ni alveolus. Yang sebelah alveolus ni adalah kapilari darah. Okey, ni kapilari darah. Okey. Okey. Kita tengok anak panah yang berwarna merah. Ini adalah arah aliran gas oksigen. Okey, gas oksigen ya. Gas oksigen masuk ke dalam alveolus. Okey, gas oksigen tu start daripada masuk dekat hidung, dia masuk dekat kita punya trakea. Masuk ikut trakea. Kemudian masuk ikut bronkus dan masuk ikut bronkiol. Dan seterusnya ke dalam alveolus. Okay, masuk kat sini. Sampailah gas oksigen dekat sini. Okey. Okey. Okey, tengok sini. Cikgu tulis kat sini ni. Tekanan separa oksigen adalah tinggi dalam alveolus berbanding dalam kapilari darah. Okey, tengok ni. Tekanan separa oksigen tinggi dalam alveolus. Sementara tekanan separa oksigen rendah dalam kapilari darah. Tinggi sebab kita baru buat masuk dia kan. Kita buat masuk dia daripada luar kan. So oksigen banyak lah. Tekanan separa oksigen tinggi tu maksudnya kandungan oksigen kat dalam ni banyak. Yang dekat dalam kapilari darah ni sikit. Tapi kita tak gunakan istilah banyak sikit. Kita gunakan tekanan separa. Okey? Jadi, apabila ada perbezaan tekanan separa, kat dalam alveolus tinggi, kat dalam kapilari ni rendah, maka akan berlakunya proses resapan. Oksigen akan meresap masuk ke dalam kapilari darah. Oksigen pun boleh meresap daripada alveolus
masuk ke dalam kapilari darah. Apabila oksigen dia masuk saja dalam kapilari darah, oksigen ni akan masuk dalam sel darah merah. Yang ni sel darah merah ni. Di dalam sel darah merah, oksigen akan bergabung dengan hemoglobin. Hemoglobin tu pewarna merah untuk darah. Seterusnya membentuk oksihemoglobin. Maksudnya sebatian oksihemoglobin ni ada dalam sel darah merah. Jelas? Kemudian darah ini akan meninggalkan peparu. Okey, darah ni akan keluar daripada peparu melalui vena pulmonari. Darah yang keluar daripada peparu ni, darah yang mengandungi kandungan oksigen yang sangat tinggi. Dia pun tinggalkan peparu. Darah daripada peparu mengandungi oksigen yang banyak. Dan darah ini akan menuju ke seluruh badan, ke sel di seluruh badan. Okey? Kalau soalan suruh kita ceritakan bagaimana oksigen boleh meresap daripada alveolus ke dalam kapilari, yang inilah yang awak kena ceritakan. Okey? Okey. Saya ulang lagi sekali. Tekanan separa oksigen di dalam alveolus adalah tinggi berbanding tekanan separa oksigen dalam kapilari darah. Titik. Oleh itu, oksigen akan meresap masuk ke dalam kapilari darah. Titik. Di dalam kapilari darah, oksigen akan bergabung dengan hemoglobin untuk membentuk oksihemoglobin. Okey. Darah yang mengandungi oksihemoglobin ini akan meninggalkan peparu ataupun keluar daripada peparu melalui vena pulmonari. Okey. Darah ini akan dibawa ke seluruh sel di dalam badan. Macam itulah cara penulisannya. Okey? Kita tengok pula. Darah yang daripada seluruh badan. Macam mana pula? Okey, kita tengok ini. Ini adalah darah daripada seluruh badan. Okey, darah yang daripada seluruh badan dia akan masuk ke dalam peparu. Darah ini membawa balik banyak gas karbon dioksida. Darah yang masuk ke dalam peparu bawa banyak gas karbon dioksida. Darah yang meninggalkan peparu banyak bawa gas oksigen. Okey? Okey. Darah ini pun akan masuklah ke dalam kapilari darah yang ada dekat sekeliling alveolus tu kan. Okey, ini darah. Darah yang sedikit warna biru ni maksudnya kandungan oksigennya sangat rendah dan kandungan gas karbon dioksida dia sangat tinggi. Okey. Tengok lagi sekali ni. Tekanan separa karbon dioksida dalam kapilari darah adalah tinggi, manakala tekanan separa karbon dioksida dalam alveolus adalah rendah. Sini tinggi, sini rendah. Jadi ada perbezaan tekanan separa. Bila ada perbezaan tekanan separa, karbon dioksida
akan meresap masuk ke dalam alveolus. Okey. Karbon dioksida akan meresap masuk ke dalam alveolus. Dan seterusnya, karbon dioksida ini akan dikeluarkan daripada paru semasa proses hembusan nafas. Okey? Apa yang cikgu nak terangkan kat sini, sebenarnya inilah yang ingin diceritakan oleh buku teks dalam muka surat 136 ni. Yang ni kita tak bincang lagi. Nanti kita bincang yang ni. Kita baru sampai sini. Okey? Cikgu harap awak faham apa yang cikgu nak sampaikan ni. Okey. Seterusnya, kita tengok pula. Okay, kita tengok sini. Okey. Tadi kita bincangkan proses pertukaran gas di antara alveolus dan kapilari darah. Sekarang ni kita nak bincangkan pula proses pertukaran gas respirasi antara kapilari darah dan sel badan. Jelas tak? Tadi kita bincangkan pertukaran gas di antara alveolus dan kapilari yang berlaku di sini. Yang berlaku dekat sini ni, oksigen masuk, karbon dioksida keluar. Okey, yang ni adalah vena pulmonari. Awak dah belajar ni masa di tingkatan 3. Vena pulmonari, sebelum nak sampai ke sel badan, darah daripada peparu akan masuk ke dalam jantung dulu kan. Okey, dia akan masuk ke dalam jantung. Seterusnya akan dipump oleh jantung keluar. Dan dia akan mengalir keluar daripada jantung untuk dialirkan ke seluruh sel badan. Okey, sampai dekat kawasan sel yang kekurangan oksigen, oksigen yang akan meresap masuk ke dalam sel badan. Sekarang kita nak bincangkan proses ini. Kita nak bincangkan pertukaran gas antara kapilari dan sel badan. Jelas? Macam tadi juga. Okey, kita tumpukan dekat sini ya. Okey. Darah yang berasal daripada jantung ni tadi, darah yang berasal daripada jantung ini membawa banyak oksigen. Banyak oksigen. So, awak ceritakan kat sini, tekanan separa oksigen dalam kapilari adalah lebih tinggi berbanding tekanan separa oksigen dalam sel badan. Ini sel badan. Ini menyebabkan oksigen meresap masuk ke dalam sel badan. Macam tadi. Di dalam sel badan, oksigen yang masuk ni tadi akan bergabung dengan glukosa. Okey? Oksigen akan bergabung dengan glukosa. Oksigen yang kita bawa masuk ni tadi sebenarnya dia akan mengoksidakan glukosa untuk menghasilkan gas karbon dioksida, air dan tenaga. Proses ini namanya respirasi sel. Inilah namanya respirasi sel yang berlaku dalam mitokondria. Dalam sel tu maksudnya dia berlaku dalam mitokondria.
Proses respirasi sel ini akan menghasilkan gas karbon dioksida yang banyak. Karbon dioksida dalam sel ini lama kelamaannya akan meningkat dan menyebabkan tekanan separa. Karbon dioksida adalah tinggi berbanding dalam kapilari darah. Inilah yang menyebabkan karbon dioksida dalam sel badan meresap keluar daripada sel badan ke kapilari darah dan seterusnya dibawa oleh darah ke jantung untuk dipam, kemudian daripada jantung bawa keluar ke paru untuk dibebaskan semasa hembusan nafas. Okey? Jadi kalau soalan tanya, mana puncanya gas karbon dioksida ni? Gas karbon dioksida ni punca daripada proses respirasi sel. Apa dia proses respirasi sel? Iaitu di mana oksigen mengoksidakan glukosa bagi menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Sebenarnya dalam proses respirasi sel ni, bahan penting yang kita perlukan tenaga. Karbon dioksida dan air ni adalah hasil sampingan yang kita tak perlukan pun. Dan karbon dioksida ni mesti disingkirkan daripada badan. Jadi lama kelamaan kandungan karbon dioksida ni jadi semakin banyak, menyebabkan tekanan separanya lebih tinggi daripada kat dalam kapilari. Dan apabila kat dalam lebih tinggi daripada kat dalam kapilari, resapan karbon dioksida boleh berlaku. Okey? Okey. Minta maaf, cikgu terlupa tadi nak bagi tahu yang ni. Saya terlupa nak bagi tahu yang ni. Okey. Tadi kan, ini kan darah daripada jantung bawa banyak gas oksigen. Maksudnya banyak kandungan oksihemoglobin. Oksihemoglobin ni apabila dia sampai dekat kawasan sel yang kurang oksigen, oksihemoglobin ini akan terurai dan dia akan membebaskan oksigen tu masuk dalam darah. Oksihemoglobin satu sebatian yang sangat tidak stabil. Tak stabil macam mana? Apabila dia sampai dekat kawasan sel badan yang tak ada oksigen, yang tak cukup oksigen, ikatan oksi dengan hemoglobin tu akan terurai. Oksi ni oksigen. So, ikatan ni akan terurai di mana hemoglobin tu kekal dalam darah dan oksigen tu akan meresap masuk dalam sel badan. Pasal apa dia boleh masuk? Disebabkan oleh perbezaan tekanan separa oksigen. Okey? Inilah apa yang cikgu terangkan ni. Inilah sebenarnya yang ingin disampaikan oleh penulis buku teks ni pada muka surat 136. Okey, semua yang cikgu ceritakan tadi tu ada di sini. Respirasi sel membebaskan karbon dioksida. Tekanan separa karbon dioksida dalam sel adalah tinggi daripada tekanan separa karbon dioksida dalam kapilari tisu. Karbon dioksida meresap keluar daripada sel badan ke dalam kapilari tisu dan diangkut kembali ke paru-paru. Ini semua yang dah tertulis kat sini, semua dah cikgu dah ceritakan tadi. Okey? Okey. Nanti kita nak tengok pula pengangkut. Sekarang ni untuk part yang pertama ni kita bincangkan pengangkutan proses pertukaran gas dan proses pengangkutan gas respirasi. Kita fokuskan kepada gas oksigen. Nanti kita nak tengok pula pengangkutan gas karbon dioksida dalam badan kita macam mana pula. Okey, kita berhenti kat sini dulu.